Alright, so back to our stories. Okay, cerita kita malam ni apa dia? Cerita kita adalah berdasarkan daripada persoalan perempuan juga. Dan tuan-tuan, perempuan yang mana bertanyakan tentang poligami. To be specific, ada yang bertanyakan tentang isu dia sendiri, iaitu suami dia berpoligami tanpa pengetahuan. Dia macam, dia tahu-tahu kata, oi, suami dia dah ada isteri kedua. Yang ni lah yang menyebabkan ramai orang, wanita-wanita kadang-kadang dia rasa macam tak senang duduk dan sebagainya. Mungkinlah kan, ada orang dia tak bersuka, dia tak bersetuju untuk bermadu. Biasa, normal, mungkin ramai yang macam tu. But, apa yang saya nak bagi tahu, walaupun poligami ni adalah merupakan satu, kita panggil apa? Satu kebenaran lah. Satu kebenaran yang diberikan oleh agama Islam kepada seorang lelaki. Tapi tak semua orang. Okey? Dia memang dibagi kebenaran kepada orang lelaki yang beragama Islam untuk berkahwin 2, 3 ataupun 4. Tetapi bukan semua orang. Bukan semua orang layak perempuan. Jadi ada yang akan kritik saya. Selepas pada ini dia akan kritik saya. Apa benda nak menyusahkan dan sebagainya. Kenapa Islam sepatutnya memudahkan, tetapi kenapa kita nak menyulitkan? Yang ni hampa tunggu. Saya aku boleh tiap. Okay. So, cerita yang kita nak ulas adalah berkaitan dengan bagaimana satu poligami ni, adakah dia perlu isi borang? Sebab ramai sangat bertanyakan, tuan, suami saya poligami, tapi saya tak tahu pun dia tak isi borang apa pun. Macam mana dia boleh poligami? Okay, dalam undang-undang di Malaysia ni, anda kena refresh dulu. Okay, siapa yang duduk dekat dalam Malaysia, anda kena refresh dulu. Okay, daripada norma-norma drama. Norma-norma drama yang cerita-cerita karut-mengarut, okay, yang mana tidak ada pengajian dalam undang-undang. Apa kena refresh dulu. Okay, dengar betul-betul saya nak cakap ni. Tidak ada poligami dalam Malaysia ni yang mana kita kena isi borang. Okay, there's no such thing like that yang kita boleh go through tu pejabat agama. Okay, macam mana kita nikah waktu bujang. Okay, bayangkan hampa bujang-bujang dulu, anak dara, anak terona. Okay, pergi isi borang kat pejabat agama, submit. Okay, kemudian buat HIV test. Okay, bila pergi HIV test, kemudian dah adalah pejabat agama yang panggil lelaki interview. Dia panggil interview, dia tanya dulu rukun Islam, rukun nikah, rukun iman. Dia tanya, okey. Kemudian dah set untuk bagi kebenaran, tarikh. Bagi dah siap pihak lelaki, bagi kepada pihak perempuan. Yang ni cerita kalau kata single dengan single. Alright? Solo. Okey. Solo ni, betul, yang tu isi borang. Macam pengalaman saya sendiri pun, isi borang, saya lengkap dulu borang dekat pejabat agama daerah Bukit Mertajam. Sebab saya orang Pulau Pinang. Okay, orang Penang, orang Matampau. Pekatnya orang Matampau ni. Okay, jadi isi borang semua dulu. Dah siap saya punya borang, dah submit, dah complete. Saya kena serah kepada bakal pengantin perempuan. So, dia orang dekat sana pula prepare. Saya percaya ramai orang yang yang dah tahu benda ni kan. Tetapi bila cerita tentang poligami, tidak ada cerita yang kita pergi pejabat agama isi borang macam tu. Tidak ada. Okay? Anda boleh pergi ke pejabat agama mana-mana. Pergi, duduk kat mana? Kuala Lumpur, pergi tengok. Cubalah bagi tahu, saya nak kahwin seorang lagi, boleh tak? Dia kata ada borang tak? Ada tak borang poligami? Pergi macam tu pun, mana-mana pejabat agama pun dia akan cakap, kalau nak poligami, kita kena pergi dapatkan kebenaran daripada mahkamah. So, tidak ada borang yang mana kita kena isi, tulis nama, tempat tinggal, semua tu tak ada. Okay? Kita kena masuk mahkamah melalui permohonan dan juga affidavit. Sorry, kita masuk dengan saman dan penyata tuntutan. Okay, so kita kena masuk dengan saman penyata tuntutan. Kita kena buat permohonan untuk mendapatkan kebenaran daripada mahkamah bagi membenarkan kita berpoligami. Baru tahu kata nak poligami ni kena dapat kebenaran daripada mahkamah. Kalau nikah single dengan single dulu, tak gaduh nak kena cerita pasal mahkamah. Melainkan wanita ni, dia nak kena dapat permohonan wali hakim. Itu contoh dia kena naik mahkamah lah. Tapi kalau tak ada cerita apa, memang kita nak poligami, kena
laki ni kena buat permohonan di mahkamah syariah. Kena dapat permohonan di mahkamah syariah, dapat perintah daripada mahkamah, perintah poligami, baru boleh kita submit kepada pejabat agama untuk berkahwin. Ada orang, ada orang yang dah dapat perintah poligami, tapi tengok-tengok bakal isteri tak mau menikah pula. Jadi perintah tu macam sia-sia sahaja. Tapi tak apalah, yang tu cerita lain lah. Yang penting tu adalah siapa yang nak poligami, dia tidak ada isi borang. Ingat betul-betul, anda kena refresh. Sebab kadang-kadang ada drama-drama lah, mostly cerita dulu lah kot. Tak tahulah, saya pun selalu juga dulu duk tengok ada drama yang tipu bini benda atas suruh sign. Suruh sign macam tu, dia tengah tidur tu dapat cap jari. Semua tu tak ada mengarut. Memang tak ada. Kalau ada pun yang tu adalah yang tu kita panggil penerimaan saman sahaja. So kalau katalah contoh kan, saya tak katalah kat anda. Tetapi cuba bayangkan, bayangkan kalau katalah suami anda nak poligami, suami anda kena buat saman dulu. Saman yang tentang tuntutan untuk berpoligami. Kemudian bila dah difailkan ke Mahkamah Tinggi Syariah, di kes Mahkamah Tinggi, dia bukan kita masuk dekat mahkamah rendah. Dia kena pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah, dia kena dapatkan tarikh untuk naik mahkamah. Lepas tu saman tu kita sebagai isteri pertama akan terima satu. Kita akan dapat satu salinan, cuma kita kena sign terima sahaja. Sign terima tu bukan bermaksud kita bersetuju. Dia macam sign terima barang JNT lah. Ni apa main barang JNT main ke rumah kan, kita sign kan. Sign dan kata JNT lah macam-macam. Aku kata aku promote JNT pula. Tak kisahlah apa pun kan. Just yang berdaftar kita sign. Sign tu tanda kita terima surat sahaja. Belum kata yang tu approve. So kalau kata lepas ni dah terima surat kita kena tahu ni dokumen apa. Tapi jangan duk marah pula. Biasanya yang main hantar ni dispatch. So dispatch ni kerja dia memang main hantar saman. Dia macam postman lah. Dia main hantar sign. Jangan duk maki. Ni kata tak dan apa pun, ni lah bersubahat. Tak tahulah. Kadang-kadang bukan apa, saya cerita berdasarkan pengalaman saya sendiri. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya dulu sebelum jadi peguam pun, saya pun hantar saman juga, jadi dispatch part time juga dekat Kuala Lumpur. Adalah satu kisah tu, saya kena hantar saman. Hantar saman tu pergi sampai kat orang tu, dia nampak, dia kata ni saman. Hampa ni semua lah. Ni semua peruntuh rumah tangga. Kata, cik, saya main hantar surat je cik, saya tak ada kena-mengena. Hang pun sama lah. Tak apalah, dia tak mau sign. Dia tak mau sign tak apa, yang penting saya beritahu cik, ni surat, cik nak main ke tak main, terpulang ke cik nah. Tu je. Saya pula kena marah. Ada pula tu, bukan takat marah, bukan terkena marah. Dia ketak pun ada juga. Dia ketak nak sign. Nak sign terima tu macam tu. Ni pengalaman-pengalaman saya dulu sebelum kita nak proceed kepada tuntutan. Yang tu biasa. Alright, tu jangan nak melalut lah. Lagi aku melalut lagi ni, hampa semua kelut dah. Baik, yang tu adalah proses di mana seorang isteri pertama, dia akan dapat satu tuntutan poligami yang mana dia kena hadir ke mahkamah. Kenapa kena dapat kebenaran daripada mahkamah? Yang ni lah, yang kadang-kadang kan, mostly lelaki, dia tak suka benda ni. Dia akan kata, susahnya, ambil PCM. Orang yang tak pernah naik mahkamah, memang dia akan kata susah. Sebab dia rasa macam simple je, nak buat benda yang mudah-mudah apa nak ni. Jadi dia buat lari PCM. Saya personally, saya akan kata benda ni sepatutnya akan mudah saja pergi ke court. Ada orang sekali saja. Cuma satu je. Kenapa yang jadi panjang? Yang jadi panjang ni disebabkan tak layak, tak mampu. Itu je. Sebab kita kena tahu, memang Islam ni membenarkan untuk seorang lelaki berkahwin lebih daripada seorang. Boleh kahwin 2, boleh kahwin 3, boleh kahwin 4. Tetapi saya cakap apa awal tadi, dia bukan untuk semua orang. Bagaimana kita nak menilai sama ada kita mampu untuk berkahwin 2, 3 ataupun 4? Dalam undang-undang dia ada beberapa kriteria dah untuk kita nak tengok sama ada kita layak ataupun tidak. Sebab benda ni adalah berkaitan dengan
tanggungjawab. Perkahwinan ni adalah berkaitan dengan amanah. Kalau semua orang kahwin ni, dia ingat hanya untuk melepaskan nafsu sahaja, maka dia akan buat isteri ni seperti hamba. Ya, dia mesti akan buat isteri ni seperti hamba. Sebab dia tak rasa macam yang tu amanah, tapi dia lebih kepada rasa macam yang ni milik aku. Dia akan anggap wanita ni adalah bukan tanggungjawab, tapi dia punya hak dia. Siapa yang kahwin dengan sebab fikiran yang macam tu, percayalah, dia akan suatu hari nanti dia akan rasa macam wanita ni boleh wajib buat semua benda. Sampai dia tak payah buat apa-apa. Saya kena cakap benda ni sebab ramai dah yang saya tengok, mostly orang yang kahwin lari, okay, mesti jadi macam ni punya. Dia buat macam, suka hati aku lah, aku nak kahwin dengan budak. Dia bukan macam tu. Alright? Sebab kita Islam ni, dia nak menjaga keadilan tersebut supaya dalam isu untuk perkahwinan ni tidak mendatangkan fitnah kepada agama tu sendiri. Cuba bayangkan, anda pernah tengok tak? Ada beberapa, ada berita yang saya share dalam awal tahun lepas kot. Okay? Awal tahun lepas kot, saya ada share tentang bagaimana seorang lelaki ni, dia kahwin sampai 4. Kahwin sampai 4, duduk serumah dengan anak berceretek. Di bahasa Kedah ni, orang panggil berceretek ni ramai lah. Duduk satu rumah, menyempit, anak yang tak pergi sekolah dan sebagainya. Kemudian mengharapkan apa? Mengharapkan bantuan. Mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan ke zakat ke, untuk menanggung segala isteri-isteri dan juga anak-anak. Yang ni ke poligami yang kita mahukan? Yang ni ke? Tak kan? Sebab itulah kenapa pentingnya poligami ni mesti dibawa kepada mahkamah terlebih dahulu untuk menilai apakah kita berkemampuan, apakah kita berkelayakan untuk berpoligami. Saya walaupun saya lelaki, okay, saya bukan kata nak backup perempuan. Tak, saya backup kepada keadilan. Okay, sebab kalau anda nak berkahwin poligami, dia bukan tengok kepada kemampuan kewangan semata-mata. Tak. Okay, dia bukan kewangan semata-mata. Ada orang ingat dia macam, aku dah ada banyak duit, aku dah ada juta-juta ni, so aku pendapatan bulanan aku pun sebulan 10,000, contohlah kan. Dia rasa macam okey dah tu. Okay, sebab dia rasa macam dia layak. So dia rasa macam tu, okey tak apa, aku boleh kahwin lebih. Kemampuan kewangan saja pun tidak mencukupi. Sebab dalam soal poligami ni, isu yang penting adalah adakah kita mampu untuk menanggung, memberikan keadilan kepada isteri sedia ada, anak-anak sedia ada, bakal isteri lagi. Sebab tu perempuan, benda ni kena dapat kebenaran daripada mahkamah. Sebab dalam mahkamah tu, kita nak tengok dulu, adakah isteri pertama ni tidak ada bantahan terhadap kita. Sebab isteri pertama, kalau dia datang kepada mahkamah pun, mahkamah bukan nak kata tak payah bagilah dan sebagainya. Mahkamah nak tahu dulu, isteri pertama ada alasan apa-apa tak untuk dia nak tak bersetuju. Kalau dia kata saya tak bersetuju untuk dimadukan, so mahkamah tanya sebab apa? Sebab suami saya ni gaji dia pun cukup-cukup sahaja, saya yang nak kena tanggung anak sekarang ni. Contoh. Jadi harus tak mahkamah benarkan? Tak haruslah. Perkahwinan ni dia ada beberapa hukum. Okay? Hukum kahwin, of course, hukum kahwin yang pertamanya adalah harus. Okay? Hukum kahwin adalah harus. Sunat, kalau kata kita cukup segala-galanya, kemudian kita nak berkahwin. Okay? Sunat. Dapat pahala sunat kalau kita berkahwin. Boleh jadi juga hukum untuk berkahwin ni boleh jadi pada haram. Haram kalau kita berkahwin, okay, dalam keadaan yang kita tak mampu pun untuk berkahwin. Haram. Sebab kita boleh mendatangkan kezaliman kepada orang yang bakal kita tanggung. Makruh pun boleh jadi juga. Makruh kalau kita, macam contoh, nak poligami. Okay? Tapi dalam keadaan poligami tu, kita tak cukup memberikan nafkah. Nafkah pun cuai kadang-kadang. Pun boleh jadi makruh juga. Jadi dekat sini, dalam soal poligami, pastinya kita kena rigid. Kita kena teliti terlebih dahulu. Alright? Memang betul, ada orang cakap, banyak orang cakap Islam ni adalah agama yang memudahkan. Betul. Okay? Islam ini memudahkan. Tetapi kita jangan ambil mudah. Banyak orang diambil mudah benda ni.
Dia rasa macam, okey, aku takat kemampuan ni aku dah okey. So, once kalau kata kemampuan saja okey, kita nak tengok juga apa sebab. Sebab apa nak kahwin ni? Mostly ada orang kata, kalau contoh, dia kahwin ni sebab dia nak menambahkan zuriat. Kewangan pun dah ada. Isteri pertama pun tak ada masalah. Okey, fal yatafaddal. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Mahkamah pun tak jadi masalah. Contoh, ataupun nak mengelakkan berlakunya maksiat. Okey, isteri pertama ada bantahan dari sudut kewangan dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, apa cadangan kita? Nak sediakan tempat tinggal. Bagaimana? Tempat tinggal isteri pertama, anak-anak. Yang ni semua kena ambil kira terlebih dahulu. Okey, jangan disebabkan kita poligami ni, habis kita punya yang kita perkahwinan yang asal ni, yang mana kita ada anak ramai tapi kita tak mampu untuk tanggung. Kemudian kita nak tambah lagi beban. Bagi alasan apa? Alasannya nak elak maksiat saja. Come on lah weh. Come on. Takkan sebab nak elak maksiat saja, kita nak kita benarkan poligami. And then bila benar poligami, tambah lagi amanah. Amanah yang ada pun tak tertanggung. Berdosa ataupun tidak. Saya mostly perempuan kan, saya emotional pun tak juga. Saya okey je sebenarnya. Tetapi saya geram. Saya geram kalau kata orang yang nak poligami ni, tapi dia tak mampu. Dia tak cermin muka dia sendiri, tahu tak? Sebab dia rasa macam, ada kewangan saja, okey. Sedangkan dia tak tengok pun tentang kemampuan dia untuk bagi keadilan. Okey, dari segi bermalam, dari sudut nak, melayani dengan baik. Ada orang lepas kahwin dengan isteri kedua, isteri pertama dia dibiarkan. Anak-anak pun ikut suka hampa. Faham tak? Bila dibenarkan macam tu, fitnah yang besar kepada siapa? Fitnah yang besar kepada Islam tu sendiri. Betul tak? Fitnah yang besar kepada agama Islam. Sebab orang luar, macam contoh saya bagi tahu, okey, orang bukan Islam dekat Malaysia ni, contoh orang Buddha, orang Hindu, orang Kristian, dia orang tak poligami, dia orang tak boleh poligami. Perkahwinan dia orang monogami. Monogami. Okey, kalau poli tu maksud dia ramai. Mono ni seorang. Dia orang monogami. Jadi dia orang tak boleh kahwin lebih. Okey, tak apalah. Memang itu dia orang punya rules, undang-undang dia orang. Kita ada undang-undang Islam yang benarkan untuk poligami. Okey, tetapi bayangkan, dalam keadaan kita berpoligami tersebut, kita tidak berlaku adil, berlaku darar, kemudaratan kepada anak isteri dan sebagainya. Okey, apa pandangan orang bukan Islam kepada perkahwinan tersebut? Orang akan kata apa? Wah, you kahwin banyak tapi anak-anak tak abai semua. Contoh tiba-tiba pula aku jadi macam ayat KL Gangster ni, kenapa? Faham tak? So dia akan menyebabkan fitnah itu kepada Islam. Tak payah besar-besar lah. Kau contoh kan? Contoh, kita bawa kereta. Kita pakai serban. Contoh kita bawa kereta, kita pakai serban. Bawa kereta pakai serban, tak apalah kan? Tak ada masalah bawa kereta pakai serban. Orang kata macam, lebay bawa kereta lah kan? Tak apa. Cuba bayangkan, lebay bawa kereta tu, bawa laju. Potong, ikut dan saja. Bagi signal pun tak. Okey. Nampak tak? Bawa dah, tekan bukan main. Wah, tu. Lepas tu potong tak bagi signal, macam gangster lah. Macam Samsung bawa kereta. Okey, orang akan kata apa? Macam celaka je bawa kereta kan. Orang kata kat Ispat, ni pakai je lebay. Orang kan nampak benda ni terpalit kepada agama tu sendiri juga. Sama lah macam kata keluar daripada masjid, duk isap rokok contoh dia. Rokok dah banyak. Dekat masjid ni dah tulis dah. Dia telah rokok adalah haram di sisi Islam. Tapi duk kat luar masjid pakat duk berasap. Kan dia akan fitnah kepada siapa? Kepada agama Islam tu juga. Itulah kesannya kalau kita membenarkan kepada poligami dalam keadaan seseorang itu tidak berkemampuan ataupun tidak berkelayakan. Clear? Okey, saya tak mau berletiak panjang-panjang. So dia punya persoalan dekat sini ni adalah, adakah perlu seseorang berpoligami ni kena isi borang? Jawapannya tidak ada isi borang. Kita kena buat tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah, dapatkan kebenaran daripada hakim. So jadi kita kena ada perbicaraan. Kalau katalah isteri pertama tak bersetuju. Kalau isteri pertama tak bersetuju, dia kena bagi tahu sebab apa. Okey, sebab kalau ada alasan yang munasabah, mahkamah akan bicara kes tersebut. Kalau
isteri bagi tahu kata saya bersetuju, tak ada masalah. Cuma saya nak ada record. Okey, saya nak nafkah berapa untuk saya, nafkah untuk anak sulung berapa, nafkah untuk anak kedua berapa, nafkah untuk anak ketiga berapa, bulanan, tahunan. Kita nak ada record, nak ada declare siap-siap harta sepencarian. So, tak ada masalah benda tu. Mahkamah boleh bagi dan insya-Allah suami pun masa tu dia akan boleh benarkan. Okey, dia akan tak ada masalah untuk berpoligami. Time tu untuk menjaga keadilan. Keadilan ni adalah bukannya maksudnya sama rata, tetapi kita dapat apa hak kita sepatutnya tersebut. Okey. Alright. Kalau ada yang mungkin di kalangan anda ni yang menonton mungkin dia tahu suami dia poligami, tetapi poligami dia tu bukan berkahwin dalam Malaysia. Dia mungkin berkahwin tu dekat sempadan Siam dan sebagainya. Okey, jadi biasanya memang ramailah yang berkahwin dekat sempadan Siam. Lari dekat sana sebelum BKP lah punya cerita. Okey, sebelum BKP lari pergi kahwin dekat Siam, kemudian balik main Malaysia tak buat pendaftaran. Jadi ada setengah orang yang akan tanya saya, tuan macam mana nak buat kalau kata suami tak buat pendaftaran, sedangkan saya tahu kata dia dah kahwin baru. Jadi kita tak boleh nak buat apa-apa. Benda ni kita tak boleh paksa, melainkan isteri itu sendiri ataupun suami yang kahwin ni ada kesedaran untuk memfailkan. Sebab yang ni adalah permohonan pengesahan yang mana dia adalah kes kita sebut sebagai kes mal, kes tuntutan. Kalau kes tu kes jenayah mungkin boleh ada tindakan. Tetapi kalau kata kes melibatkan perkahwinan, kita tak boleh nak paksa, melainkan dia orang ada kesedaran. Okey? Dan biasanya dalam tempoh PKP kita, sama ada tahun lepas ataupun tahun ni pun dah habis dah kan. Kita pun duk hidup dengan PKP je ni. Okey. Kebanyakannya isu kahwin siam dia tak wujud, tetapi timbul pula isu kahwin sindiket. So nikah sindiket dia mungkin boleh jadi tak sah. Macam contoh duduk dekat Kuala Lumpur, tapi kahwin tu secara online macam mana anda tahu, by call ke apa, dengan Tok Kadi Siam ke semua tu, kemudian tiba-tiba dapat sijil Siam. Yang ni tak boleh juga, sebab dia ada isu dari sudut wali, isu apa, syarat sah wali pernikahan. So banyak kat sini yang perlu untuk kita perincikan. Okay, alright. So secara kesimpulannya untuk malam ni, sebelum saya nak benarkan untuk anda soalan, meletakkan soalan, tidak ada pernikahan dengan mengisi borang. Okay, anda kena buat tuntutan di Mahkamah Syariah bagi membenarkan anda mendapatkan satu perintah untuk berpoligami. Okay, alright. So saya benarkan untuk anda semua, siapa yang nak tanya soalan, anda boleh letak soalan sekarang. Anda boleh letak sekarang ni baru boleh tanya soalan. Siapa yang tanya tadi tu, soalan dah naik ke atas tu apa? Sorry lah. Dah naik ke atas, dia naik dia dah hilang lah. Okay, so sekarang ni anda boleh letak soalan. Saya akan jawab soalan. Apa hampa duk merepek ni? Ni pun aku dapat tengok ni. Janda merecit Hawa sungguh. Oi, apa dah cerita apa janda-janda ni? Betul tu, janda suka goda suami orang. Aish, kita tak payah kata janda kau. Kadang anak dara pun dia duk kacau suami orang. Lah ni test anak dara pun, dia bukannya berkenan dah dekat apa, anak teruna. Anak teruna, kadang saya ni pengalaman dekat bawa kes mahkamah, selain daripada kita handle kes perceraian, selepas perceraian tu pun kita ada isu. Kita ada tengok tanya berapa orang. Kita akan ambil beberapa sampel, kita akan tanyakan antara suami orang, duda dengan anak teruna, yang mana pilihan? Mostly kalau nak tanya, ramai orang akan pilih suami orang. Sebab apa? Sebab banyak-banyak isu lah. Ada yang kata dari sudut kestabilan kewangan, memahami whatever, okay? So ada juga isu yang mana kata anak teruna kebanyakannya tak mampu dari sudut kewangan lagi. Banyaknya macam tu juga. So alhamdulillah. So jangan kita anggap macam janda je duk kacau suami orang. Ramai lagi macam-macam.
Okey. Alright, saya nampak soalan yang pertama daripada Yuyu Ina. Yuyu Ina. Adakah kahwin Siam tu kahwin sindiket? Tak. Okey. Kahwin di Siam, kita sebut kahwin kahwin luar sempadan. Okey. Kahwin luar negara, nikah luar negara. Siam tu, Siam bukan Malaysia kan? Siam ni Thailand ni dia negara luar. So kita sebut pernikahan luar negara. Sebab cuma dia berlaku kat sempadan Siam je. Kita rasa sebab dekat kan, duk biasa pidano. Kita rasa dekat. Okey, walaupun dia dekat tapi dia luar. Boleh je kahwin. Contoh nikah dekat Singapura. Singapura pun dekat agak kan. Nikah luar negara. Nikah sindiket ni dia boleh jadi nikah yang didalangi oleh orang-orang yang tak betul. Orang yang tidak ada tauliah. Orang yang cuba nak manipulate duit sahaja. Contoh dia pernikahan tu dekat dalam negara. Ada orang dia menikah dekat dalam negara ni, dia tak melalui pejabat agama. Kemudian dia kata main-main jumpa ustaz ni. Duduk dekat duduk dekat Perak. Kemudian pi dekat KL, nikah dekat KL. Masa tak isi borang apa pun. Ni nikah ikut dan semua. Okey, dia kata cukup semua ada ni. Okey, pakai pun wali hakim katanya. Tiba-tiba je wali hakim. Main mana pula lantik jadi hakim pun tak tahu. So, dia nikah kan, kemudian dapat sijil. Tengok-tengok sijil nikah tu, sijil nikah contoh Kelantan. Orang Perak menikah kat KL, dapat sijil Kelantan. Tak ke pelik tu? Yang ni lah yang kita sebut sebagai nikah sindiket. Nikah sindiket ni banyak lebih kepada unsur-unsur penipuan. Nikah dekat Siam, mungkin boleh jadi nikah tempat yang betul. Nikah tempat yang betul. Macam contoh dekat Majlis Agama Islam Songkla ke, Majlis Agama Islam Naratiwat ke, Majlis Agama Islam Satun ke. Mana lagi Satun, Songkla, Naratiwat, Patani ke. Okay. So, yang ni semua, nikah sempadan ni, boleh jadi tempat yang betul. Okey, cumanya dia ada isu juga. Kita nak kena tengok jarak wali tu. Jarak wali dengan pengantin perempuan. Laki tak ada lah wali, sebab laki ni pun dia dah wali kat situ. Jadi perempuan ni, perempuan ni dia mesti ada wali dia. Kalau dia masih ada ayah, dia menikah dekat sempadan Siam tu, jarak pengantin perempuan dengan ayah dia ni mesti lebih daripada 2 marhalah. Baru boleh claim pakai wali hakim, wali sultan kat situ. Okay, right. So clear, Yuyu Ina? Saya punya penerangan okey kan? Sebab ramai orang kata saya terang okey. Okey lah. Ukhti Shira Aira. Okey, minta pencerahan tuan. Nak bola lampu ke? Ada pasangan kahwin di sempadan Siam. Okey, lepas tu bercerai pun buat pengesahan di sempadan. Okey. Depa ada anak luar nikah sebab tu terburu-buru nikah sempadan. Okey. In case si perempuan nak berkahwin kat Malaysia sekarang ni, kena buat macam mana ya? Kena buat pengesahan nikah sebelum ni juga ke? Macam mana ya? Ada pasangan kahwin sempadan Siam, betul cerai pun. Depa ada anak nikah. So, okey, kalau dah ada anak luar nikah, so memang tak boleh dibinkan kepada si lelaki tersebut kan? Alright. So tadi isu sebenarnya, yang penting tu boleh kahwin, dah kahwin Siam, bercerai kat Siam, kemudian balik main Malaysia, duduk dekat Malaysia, nak berkahwin dengan cara undang-undang tu kan. So nak kena buat pengesahan ke? Kalau saya boleh kata tak perlu pun tak apa. Okey, tak perlu pun tak apa, sebab rekod anda dekat pejabat agama masih lagi anak dara lah, sebab kita tak pernah mohon perkahwinan dalam negara lagi kan. Cuma kalau kata nak lebih clear, takut bimbang timbul isu bekas suami yang kita kahwin dengan cerai dekat Siam ni, duk claim kata kita masih lagi isteri. Jadi sepatutnya kita kena buat lah. Okay, kalau macam dekat Kedah, kita terus naik ke pejabat agama untuk nama dia buat permohonan pengesahan janda. Kita kena naik ke Mahkamah Syariah untuk buat nama dia permohonan pengesahan janda. Yang ni hanya dekat Kedah sahaja. Tapi kalau dekat negeri lain, kita kena buat permohonan pengesahan nikah dan permohonan pengesahan cerai 2 kali kat situ. Okay, yang tu lebih elok lah, sebab kita nak clearkan diri kita supaya bekas suami ni dia tak claim kata, "Weh, hang nikah ni isteri aku." Hari kacau. Okay? Alright.
nasrul haq, sah ke kahwin dengan ejen? Kalau ejen tu lelaki, sah. Soalan ni macam pendek sangat lah. Kalau kita dia berkahwin dengan ejen ke, ejen tu tolong bawa pergi buat berkahwin? Kalau ejen ni dia tukang tolong bawa sahaja, pergi kat Siam contoh dia, cukup skala rukun tu, balik main Malaysia insya-Allah lah kena bolehlah buat pengesahan. Dan kalau cukup rukun nikah semua tak ada masalah, bolehlah sah nikah tersebut. Cuma kalau nikah tu, ejen nikah dekat dalam Malaysia ni, yang kita sebut nikah sindiket ni, yang dia bukan orang pejabat agama, bukan melalui prosedur perkahwinan yang betul, insya-Allah mungkin sukar untuk sah. Tapi sah, nak tahu sah ataupun tidak, kita kena buat pengesahan lah. Kena ada perbicaraan. Kalau yang nikah tu adalah contoh, ada orang ni dia nikah ni ayah sendiri nikahkan, tapi tak buat permohonan kat pejabat agama pun. So ayah wali mujbir, ayah nikahkan anak perempuan dia dengan seorang lelaki, kemudian ada 2 orang saksi. Cukup tak rukun? So ada suami, ada isteri, ada 2 orang saksi, ada wali, ada akad. Cukup. Yang tu pun tak ada masalah. Cukup rukun nikah tu kan. Cuma tak melalui proses pejabat agama sahaja. Jadi bukan melalui proses undang-undang. So kalau kata berlaku macam tu, ni adalah ejen yang duk atok semua ni kan. Kemudian nikah tu sah. Cuma kita kena buat permohonan pengesahan nikah tu. Kena naik juga mahkamah. Sebab kalau kita tak buat yang tu, kita tak ada sijil nikah. Jadi bila tak ada sijil nikah, berlaku kematian ke, berlaku kelahiran anak ke, dia akan ada banyak problem dekat situ. Tu pun boleh jadi nikah sindiket juga. Cuma bila ayah ada, wali yang betul tu ada, mungkinlah kita tak boleh nak claim kata tak menepati rukun. So yang penting menepati rukun ataupun tidak. Rukun nikah lah. Ingat ia rukun negara pula. Dikmar bakar, bini orang pun boleh bercinta dengan lelaki orang, trend sekarang. Oh, okey. Nanti pun kena ulah lah benda ni. Mercedes nganku, anak dara pun ramai juga yang ambil suami orang sebab apa, poket tebal. Okey, Puan Natrah Rosli. Selamat malam, Puan. Waalaikumsalam. Sepanjang tuan berkhidmat sebagai peguam syari'i, ada tak kes poligami yang tiada masalah? Boleh tuan share macam mana suami tu handle kedua-dua isterinya dengan baik? Okey. Ada. Saya pernah handle satu kes permohonan poligami yang very smooth. Okey. Yang mana seorang lelaki ni, dia nak mohon poligami secara betul. Ya, dia ada kemampuan kewangan, pendapatan dia bagus. Isteri pertama pun tidak ada masalah. Kemudian anak-anak yang dah besar sikit lah. Bila anak yang dah besar sikit, dia mungkin dah memahami. Kemudian bapa si suami ni, dia tidak pernah mengabaikan soal nafkah isteri sedia ada. Cuma dia nak menambah tu, nak menambah perkahwinan dia, sebabkan dia nak mendapat anak lelaki. So yang tu, sebab dengan isteri pertama ni mostly dapat anak perempuan. Jadi dia nak tambah kepada anak lelaki, maka berkahwin dia seorang lagi. Pun ada juga macam tu. Isu berkenaan dengan pergaduhan semua ni biasanya disebabkan campur tangan orang luar sebenarnya. Ada orang yang bagi mengasut kata dia ni teruk ke apa semua tu. So yang ni yang kebanyakan menjadi isu dalam kes-kes poligami. Dan tak kurang juga yang menjadi isu disebabkan orang yang tak layak poligami, tapi dia berkahwin kemudian dia mengabaikan tanggungjawab sedia ada. Yang ni yang selalunya berlaku dekat kita punya masyarakat. Tapi kalau tanya saya personally, sepanjang saya berkhidmat sebagai peguam syari'i, ada banyak kes poligami yang very smooth. Ada orang yang isteri pertama menjadi yang menyokong. Dia datang mahkamah bukan menentang. Dia kata siap, saya sokong suami saya berkahwin. Mungkin ada juga yang macam tu. Cuma jarang lah. Jarang. Kalau nak tanya ada 10 orang wanita, mungkin seorang je lah kot yang macam tu. So tak semua orang boleh memahami. Cuma kalau ada orang yang boleh faham tentang tentang perkongsian poligami ni, dan kelayakan suami tersebut, insya-Allah benda ni akan menjadi lebih mudah supaya tidak ada tohmahan kepada
Islam itu sendiri, kepada agama kita sendiri. Okey? Macam mana suami tu handle? Dia bahagi dengan baik lah. Sehari kat sini, sehari dekat sini. Kemudian harta pencarian dengan isteri pertama semua dah bagi, dah declare. So tak ada isu lah kata dia nak mengambil kesempatan saja atas perkahwinan ni. Mostly yang macam tu bagus. Dia nak kahwin tu dia tak lari kepada Siam lah. Kalau dia pergi kahwin dekat Siam ni, ni problem. Biasanya orang yang lari kahwin dekat Siam ni, dia ada problem, yang mana dia sebenarnya tak mampu poligami dan dia takut untuk berpoligami. Okey, Fatimah Irma, kalau suami nikah senyap-senyap macam mana pula? Nikah senyap-senyap ni maksudnya dia mungkin kahwin dekat dalam Malaysia, cuma isteri pertama tak tahu kan? Okey. Kalau isteri pertama tak tahu, anda kena semak dekat mahkamah. Okey, kena semak kat mahkamah. Ada ataupun tidak, suami kita ni memfailkan tuntutan poligami. Kalau dia tak, mahkamah cek kata tak ada semua tu, okey, kita bagi nombor IC semua memang tak ada. So maksudnya mungkin dia kahwin dekat Siam senyap-senyap. Contohlah kan. Mungkin dia kahwin dekat Siam senyap-senyap. Tapi kalau dia ada rekod dekat pejabat, dia ada rekod perkahwinan dekat melalui proses mahkamah berpoligami, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu yang suami memfailkan tuntutan poligami tersebut. So yang ni kemungkinan besar anda tidak mendapat penyata tuntutan. Anda tidak dapat saman untuk hadir ke mahkamah. Yang ni mungkin ada unsur-unsur penipuan kat situ. Okey, macam contoh ada kes di mana saya tak ingat, dekat satu negeri ni, suami ni dia bagi alamat penyampaian isteri pertama ni dekat mana? Alamat penyampaian tu bukan alamat isteri pertama tu. So dia mengikrarkan ikrar palsu dan sebagainya. Mungkin mahkamah tak tahu, mahkamah terlepas pandang. Jadi perbicaraan tu dibenarkan secara sebelah pihak tanpa ada sebarang bantahan, maka mahkamah benarkan poligami tersebut. Okay, tetapi kalau isteri pertama dapat tahu benda ni, so isteri pertama boleh memberitahu kepada pejabat agama yang suami ni telah memberikan maklumat yang palsu, iaitu alamat bukan alamat kita dan sebagainya. Okey, ikrar palsu lah. Saya sakit tengkok belakang ni. Allah. Saya tak boleh nak pusing sangat-sangat. Mir Muhammad Rafi, Assalamualaikum tuan. Sudah soalan dari saya, tuan minta nasihat. Apa soalan minta nasihat? Wawa Les. Tuan, kalau dah didakwa di mahkamah, maksudnya dah daftar ke, tapi mahkamah tinggi kata nama tak ada? Kalau dah didakwa di mahkamah, maksudnya dah didakwa. So kalau dah didakwa, sepatutnya adalah kes. Mungkin dia tak buat dekat mahkamah tinggi. Yang ni saya tak pastilah yang ni. Sepatutnya bila seseorang tu dah didakwa di mahkamah rendah, untuk isu kita panggil poligami tanpa kebenaran contohnya. Jadi maksudnya suami ni dah buat pengesahan nikah poligami. Bila dah disahkan nikah poligami, contoh dia kahwin dekat Siam, dia balik mai Malaysia buat pengesahan poligami, kemudian mahkamah sahkan poligami tersebut. Dalam tempoh sebulan ke 2 bulan macam tu, dia akan dapat satu saman pula daripada pendakwa untuk kes jenayah poligami tanpa kebenaran. Jadi kalau dah didakwa kes tersebut, bermaknanya suami ni dah buat pengesahan nikah poligami. Okay, so yang ni kita kena semak betul-betul. Yang ni saya tak tahu nak komen lebih-lebih, tapi pastinya bila seseorang tu dah didakwa dengan kes jenayah poligami tanpa kebenaran, maksudnya dia dah buat pengesahan nikah, dah disahkan nikah tersebut. Purnama Merindu, kalau kahwin dekat Siam, daftar kat sini macam mana tuan? Okey lah, betul-betul lah. Kalau dah kahwin dekat Siam, tak buat pengesahan, memang kena buat pengesahan puan. Sama ada
perkahwinan tu perkahwinan yang single ataupun perkahwinan tu poligami. Okey, kalau perkahwinan ni single dengan single tapi kahwin dekat Siam, balik mai Malaysia dia kena buat pengesahan dekat Mahkamah Rendah Syariah. Kalau berkahwin dekat Siam, si suami ni mempunyai isteri sedia ada, dia berkahwin seorang lagi, isteri kedua, balik mai Malaysia kena buat pengesahan nikah di Mahkamah Tinggi Syariah. Kita sebut pengesahan nikah poligami. Okey, setiap negeri sama. Okey, dia kena buat dekat Mahkamah Tinggi Syariah. Poligami adalah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Memang perlu untuk kena buat pengesahan. Kalau tak buat pengesahan, tak ada dapat sijil nikah Malaysia. Jadi kalau lahir anak tu, anak lahir nanti ni tak boleh dibinkan kepada lelaki tersebut selagi mana tidak buat pengesahan. Haniza Hamid, ada ke negeri yang bagi poligami tanpa kelulusan? Sebab ada kawan saya, dia tak tahu pun suami dia kahwin lain, kahwin lagi dua. Setiap negeri kita filekan tuntutan poligami, isteri pertama sepatutnya akan dapat satu salinan saman. Okey, sepatutnya akan dapat satu salinan saman untuk hadir ke mahkamah dan memberitahu tentang tanggungjawab ataupun kemampuan pihak suami. Kalau ada bantahan, kita boleh bantah masa tu. Kalau tak mau bantah, kita hanya nak minta hak kita sahaja, maksudnya kita boleh minta masa tu. Setiap negeri sama prosedur dia. Okey, isteri pertama mesti kena dapat satu salinan saman untuk hadir ke mahkamah. Kalau isteri pertama, kalau contohlah kan, anda tak tahu pernikahan tersebut. Okey. Biasanya, pernikahan macam ni biasanya berlaku di sempadan Siam. Okey. Si suami kahwin dekat Siam, balik mai ke Malaysia, dia buat pengesahan nikah poligami. Okey, pengesahan nikah poligami, ada negeri yang tak perlukan isteri pertama tahu. Contohnya, aku sebut sekali ni, pakat ni pula kan. Bagi tahu je lah. Macam contoh negeri Pulau Pinang. Okey. Di Pulau Pinang, seseorang yang bernikah poligami di sempadan Siam, balik mai ke Malaysia, kalau si suami ni buat pengesahan nikah poligami, dia kahwin sempadan Siam tu, yang akan dipanggil, yang akan dihadap kepada mahkamah adalah pemohon suami itu dan juga pemohon kedua, isteri yang kahwin dekat Siam tersebut. Okey, jadi tidak ada pihak responden, iaitu isteri pertama tidak ada. Jadi kalau katalah suami yang menikah dekat Siam balik mai ke Pulau Pinang buat pengesahan, jadi dia isteri pertama mungkin tak tahu. Cuak siapa orang Pulau Pinang ni? Begitulah. Sebab apa? Sebab permohonan pengesahan nikah poligami, kita matlamatnya adalah untuk mengesahkan nikah. Nak mengesahkan nikah, perkara yang penting di sisi mahkamah adalah kita nak kena buktikan rukun nikah. Nak tahu nikah tu sah ataupun tidak, kena tengok kepada rukun nikah. Rukun nikah ada apa? 5 je kan? Ada suami, isteri, saksi, wali dengan akad. So, diorang ni hanya perlukan bukti 5 benda ni saja. Dia tak ada rukun yang ke-6, isteri pertama. Tak ada. Kalau ada rukun yang ke-6, isteri pertama, insya-Allah isteri pertama tu akan dipanggil. Faham tak? So, tapi ada negeri, macam contoh Kedah, dia akan panggil isteri pertama. Tujuannya adalah untuk isteri pertama datang dan tahu kata suami dia poligami dan dia boleh minta untuk nak minta nafkah berapa. Apa harta yang nak diisytihar sebagai harta pencarian. So, matlamat isteri pertama boleh hadir tu untuk nak rekod benda-benda macam tu. Okey, hak-haknya dalam tempoh perkahwinan poligami ni. Miza Fikri, apa syarat yang kita boleh minta depan Tuan Hakim kalau kita benarkan suami poligami? Okey, kalau kita nak benarkan suami poligami, perkara yang paling penting, kalau saya berada kat tempat saya berada kat tempat isteri pertama, okey, apa yang saya akan minta adalah minta nafkah. Berapa nafkah yang sepatutnya kita terima setiap bulan, kita kena minta. Nafkah diri tau, bukan nafkah anak-anak. Nafkah diri anda sendiri. Anda kena kira siap berapa makan, minum, pakaian, tempat tinggal semua tu. Anda kena kira dan minta. Yang tu yang pertama. Yang keduanya, nafkah untuk setiap orang anak. Bulanan dan juga tahunan. Bulanan ni maksudnya makan minum. Okay, makan minum mesti bulanan. Tak ada orang makan minum setahun sekali. Okay, pokok pun tiap-tiap hari minum air.
Mustahil lah. Okey, jadi mustahil lah. Takkanlah anak tak makan tiap-tiap hari kan. Mesti makan. So, makan mesti tiap-tiap hari. So, kalau kita makan, kita kena kira berapa ringgit satu hari. Satu hari kita kira bodoh lah kan. Satu hari kita makan, let's say lah, sekali, berapa kali makan? 3 kali makan. 3 kali makan. Sekali makan, sekarang ni berapa ringgit? 7 ringgit. 7 kali 3, 21. 21, 21 ringgit. 20 ringgit lah 20 ringgit satu hari. Contohnya 20 ringgit kali dengan 30 hari. 20 kali dengan 30 dah ada 600 ringgit. So seorang anak average lah 600 ringgit. Contoh. Saya percayalah mungkin kata tak cukup dan sebagainya. Tapi ni saya bagi kiraan contoh je. So 600 ringgit sebulan. Okey, kemudian tahunan pun kita minta juga. Nak minta apa? Minta baju raya. Sedia untuk anak berapa? Okey, nafkah baju, pakaian raya sebagainya. Termasuk dengan anda sekali, pakaian raya kita dan sebagainya. Alright, baju at least setahun sekali pun tak apa. Okey, so nafkah untuk diri sendiri, nafkah untuk anak-anak, dan yang paling penting sekali adalah harta sepencarian. Apa-apa harta yang kita nak minta mahkamah declare yang tu sebagai harta sepencarian, minta terus masa tu. Boleh dikabulkan. Macam orang gosok jin tu. Tunaikanlah permintaan. So, aku bagi. Saya nak harta rumah ni, yang suami saya beli ni, saya nak diisytiharkan sebagai harta pencarian. Saya nak separuh. Contoh. So, boleh dikabulkan masa ketika itu. Okey? Minta hak kita. Jangan, kalau ada setengah orang ni, dia memang betul lah. Saya faham lah satu perkara. Iaitu dia akan beremosi kan. Dia akan bagi tahu kata, saya tak mahu benda apa. Saya nak dia ceraikan saya. Okey. Kalau kita minta macam tu, nanti dekat Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Tinggi tak akan rekodkan benda tu. Dia akan jadi sia-sia dekat kita. Okey. Minta dulu benda-benda yang penting tu dulu. Okey. Nanti kalau katalah suami ni memang gagal, tak berkemampuan dan sebagainya, yang ni anda boleh lawan dan anda boleh tuntut. Contohlah kan, memang isteri yang tak setuju untuk poligami ni. Dah memang suami dia abai dan sebagainya, tiba-tiba nak poligami. So, anda kena filekan kes lain dekat mahkamah rendah yang kita sebut sebagai fasah kat situ. Okey, anda kena nyatakanlah apa yang dia telah lakukan sebab sampai anda tak nak minta cerai dan sebagainya. Clear? Saya cerita direct. Saya bukan nak suruh anda bercerai, tapi saya nak bagi tahu dari sudut undang-undang sahaja. Okey. Sebab nama peguam syar'i kan. Kalau tanya kat saya, tuan, macam mana nak baik balik rumah tangga, apakah nasihat, motivasi dan sebagainya, sorry lah, saya bukan pandai motivasi, perempuan. Saya ni orang yang lurus sikit. Saya dan suami dah tak sehaluan. Tak tahulah. Tak akan puas, tak akan berlaku adil hanya kerana manusia. Tolonglah maminya, wah, kamu hak Allah dan jasad kamu. Jasad kamu itu hak Muhammad. Jasad kita ni hak milik Allah juga. Cuma kita ni umat Nabi Muhammad saja. Apa ni? Bukan kekuasaan setakat ada keadilan. Aduh, sakit lah. Zahra Sufi, macam mana permohonan poligami tak diluluskan oleh mahkamah tapi tetap bernikah di Thailand? Dah mahkamah tak luluskan. Okay, so mereka pergi menikah dekat Thailand lah. Dekat Thailand mana ada kisah mahkamah. Dekat sempadan Thailand, pergi kat sana, dia tak tanya dah mampu ke tak mampu dan sebagainya. Dia tengok je, kita bermain apa. Mai, ada duit berapa? Mas kahwin berapa? Nak bagi berapa hantaran semua ni? Hampa mai daripada mana? Tu je. Memang betul, orang pergi dekat Siam ni, orang kata rasa macam mudah. Okay? Sebab dia ambil mudah lah. Nanti, yang akan naya sekali, saya selalu cakap, yang akan paling teranaya, kalau seseorang ni bernikah di sempadan Thailand, okay, ingat betul-betul, dengar betul-betul. Orang yang paling teranaya, bila bernikah di Thailand, adalah orang yang bernama wanita. Boleh ayat macam tu. Yalah. Wanita yang akan lebih teranaya kalau kata bernikah di Thailand. Kerana apa? Kerana
kalau bernikah di Thailand, balik ke Malaysia, tak buat pengesahan, okay, tak buat pengesahan, let's say lah, suami tak bagi nafkah. Okay, suami tak bagi nafkah kepada anda. So, kita nak minta nafkah. Anda tak boleh naik mahkamah syariah dekat Malaysia nak tuntut nafkah. Orang yang bernikah dekat Malaysia, dia boleh buat tuntutan nafkah. Bila ada sedia nikah, dia boleh buat tuntutan nafkah ke atas diri dia. So, anda tak boleh buat. Anda nak dah kahwin dekat Siam kan? Pergi tuntut dekat Siam. Nafkah tu. Faham? Tu kalau nafkah. Kalau isunya tak dapat nafkah, memang suami tak mau bagi. Kita nak bercerai. Bila nak bercerai, suami tak mau cerai. Suami tak mau lafaz cerai kat kita. Bila suami tak mau lafaz cerai, anda nak minta fasah. Anda tak boleh masuk mahkamah syariah di Malaysia. Sebab anda tidak ada sijil nikah Malaysia. Jadi anda tak boleh buat perceraian dekat Malaysia. Nak bercerai, pergi kat Siam. Pergi bercerai kat Siam. Naik turun mahkamah Siam ke apa semua tu. Yang tu apa semua settle kat sana. Sebab menikah dekat Siam, bercerai pun dekat Siam. Nak kena pergi sana pula dah. Betul? Situasinya lagi. Kalau katalah, yang mengandung siapa? Adakah lelaki mengandung? Lelaki mengandungi lemak. Lelaki mengandungi lemak je lah. Yang mengandung ni perempuan. Bila perempuan mengandung, melahirkan anak, okay, tak buat pengesahan, okay, pergi dekat hospital, lahir keluar anak, hospital nak minta sijil minta sijil nikah dah tak? Nak buat apa nama bapak? Ni buat tunjuk sijil nikah Siam. Sorry, sijil nikah Siam tak laku dekat sini. Anak ni kami terpaksa binkan kepada Abdullah, bintikan kepada Abdullah dulu. Kalau nak tukar bin ataupun binti kepada suami tu, kena buat pengesahan nikah dulu. Kena buat pengesahan nikah. Lepas sahkan nikah tu, baru boleh buat permohonan pengesahan nasab. 2 kes dah kat situ. Siapa yang susah? Perempuan yang susah. Perempuan yang mana yang susah? Perempuan yang berkahwin dekat Siam tu yang susah. Isteri pertama kalau menikah kat Malaysia tak ada masalah. Ni hak yang orang yang kahwin dekat Siam ni. Mostly orang yang bini kedua, bini ketiga, bini keempat ni. Dengar betul-betul apa yang saya nak cakap. Okay? Tu kalau kata lahirkan anak. Let's say lah lahirkan anak pula. Bila lahirkan anak tak buat pengesahan. Okay? Bila tak buat pengesahan, anak pun tak boleh dinasabkan kepada suami tu, kepada bapaknya. Nak minta nafkah. Nafkah anak-anak pula terabai. Tak boleh masuk. Mahkamah syariah tak boleh. Sebab anak ni anak tak sah taraf. Sehinggalah anak ni dikatakan anak sah taraf, baru boleh tuntut nafkah kepada bapaknya. Nampak? Tak nampak lagi? Okay. Let's say lah, tak berlaku perceraian. Hidup happy. Balik main Malaysia, ada anak, hidup happy. Tak ada isu. Okay, fine. Okay. Boleh jamin tak? Kita tak akan mati. Tak boleh jamin kan? Nyoyak dulu. Kalau suami tu mati, tiba-tiba tak ada buat pengesahan lagi. Dia duk sangka happily ever after, umur panjang sebagainya. Mati. Bila mati, isteri kedua ni, okay, isteri kedua yang kahwin dekat Siam ni, tak berhak untuk dapat. Tak berhak untuk dapat faraid selagi mana tak buat pengesahan. Sebab anda tak ada bukti pernikahan yang betul. Belum tentu lagi pernikahan kita ni sah ataupun tidak. Nampak betapa pentingnya untuk kita belajar benda ni. Sebab tu saya cerita benda ni kebanyakannya untuk, kalau saya nak kata tak payahlah saya duk bagi tahu kata kita kena sekolahkan lelaki, kena fahamkan jangan kahwin dekat Siam, jangan kahwin dekat Siam. Lelaki kalau habaq 1000 macam mana pun dia takkan payahlah kalau dia kata baik aku menikah kat Siam, sebab dia ada intention macam tu nak mudah. Walaupun dia tak layak, tapi dia nak cepat, nak mudah. Okay? Lebih baik saya sekolahkan kepada perempuan yang nak kahwin dekat Siam. Sebab yang akan lebih teraniaya, yang akan lebih sengsara adalah wanita. Sebab hampa mengandung. Lelaki mengandungi lemak saja.
Betul tak? Daripada saya duk ajak antara lelaki jangan pergi kahwin kat Siam, jangan pergi kahwin kat Siam, baik aku bagi tahu kat perempuan. Apa pergi kahwin kat Siam nanti ni, yang lebih problem adalah wanita tu sendiri. Sebab ramai orang perempuan, yang ramai datang kepada kami ni adalah wanita. Wanita bagi tahu kata, tuan saya nak buat pengesahan tapi suami saya tak mau buat pengesahan. Dia dah ada bini ketiga, keempat tuan, tapi dia tak mau buat pengesahan kat saya. Saya nak buat macam mana ni? Semua sijil nikah saya semua ada dekat suami saya. Macam mana nak buat? Puan kalau nak buat pengesahan, puan kena ada semua tu. Kalau tak ada, puan kena cari jalan untuk dapatkan. Kalau tidak, puan nak kena pergi ke Siam balik, nak kena buat juga pengesahan dekat sini. Pergi ke Siam untuk dapatkan sijil semua tu balik. Sekarang ni nak masuk Siam pun tak boleh perempuan. Nampak? Yang teranaya siapa? Yang teranaya itulah kepada wanita tu sendiri. Kan? Sebab tu Kak Kia kata suka dengar saya beletiak. Malam ni suka beletiak lah. Zurin Riz. Tuan, kalau suami poligami dan nikah di Siam lah contohnya, adakah isteri yang dia kahwin di Siam tu dan ada anak, bolehkah mereka tuntut harta pusaka? Nampak? Saya dah conclude dah tadi tu. Dia orang tak boleh dapat. Walaupun mereka mungkin ada hak, ya betul, mungkin ada hak. Hak mereka hanya boleh dapat kalau dah disahkan nikah. Sebab kita tak boleh expect nikah dekat Siam semua ada, semuanya betul. Ada orang dia pergi menikah kat Siam, tetapi nikah dekat Siam itu bukan tempat yang betul. Ada orang yang pergi tempat yang betul tetapi jarak wali pula tak cukup. So mana mungkin nak boleh jadi sah dekat situ? Ada orang dia tak masuk pun. Kita panggil apa? Majlis Agama Islam Satun. Satun ni kalau untuk pengetahuan apa, ni hak yang masuk belah Padang Besar. Hampa biasa pergi Padang Besar. Padang Besar ni kat tempat orang beli belah kan. So masuk lepas pada tu kita panggil Satun. Okey, wilayah Satun tu. Saya punya tok nenek moyang saya tu, dia main daripada situ. Belah abah saya. Orang Perlis, saya orang Perlis. Dia tok nenek moyang saya ni dia main daripada Satun ni. So daripada Padang Besar. So masuk Padang Besar, kalau ada setengah orang dia menikah tu dekat Padang Besar je. Padang Besar ni kalau hampa tengok dekat map, dia tulis Perlis. Nikah dekat Padang Besar, tiba-tiba mai sijil nikah Siam. Mana boleh jadi sah kalau kata pakai wali hakim? Wali sultan tak boleh. That's why kalaulah berlaku kematian, seorang isteri yang berkahwin di sepanjang Siam, suami dia meninggal dunia, dia tak boleh nak buat tuntutan pusaka. Dia tak boleh buat. Yang anak ni, anak pun payah nak dapat. Jangan kata yang tu, dia beli harta. Contohnya, suami ni beli rumah, harta dalam tempoh perkahwinan dengan isteri kedua. Berlaku kematian, isteri kedua ni nak tuntut yang tu sebagai harta sepencarian. Tak boleh tuntut selagi mana tak sah nikah tu. Kena buat pengesahan dulu. Siapa yang susah kat sini? Wanita kan? Ngah Anom, banyak nikah sindiket di kalangan warga asing dengan wanita tempatan. Sahkah? Sahkah? Banyak nikah sindiket di kalangan warga asing dan wanita tempatan. Warga asing dengan wanita tempatan. Saya nak tanya sah ataupun tidak ni, kalau dia nikah sindiket, mostly kebanyakannya tak sah. Okey. Tapi kena tengok juga kepada rukun nikah dia. Kalau kata wanita tempatan tu memang dinikahkan oleh wali yang sebenar. Contohnya ayah. Ayah berkenan lah dekat Abdul Rahman. Contohnya. Bukan nama sebenar. Okay? Abdullah. Contoh Bangla main jual. Berkenan sungguh lah dekat Bangla ni. Bangladesh ni. Dia tengok ajar sangat. Nak bagi kahwin dengan anak dara dia. So dia menikahkan. Tanpa melalui pejabat agama. Contoh okay, so nikah dekat Malaysia. Okay, so insyaAllah mungkin rukun nikah tu boleh jadi sah. Okay, mungkin boleh jadi sah. Tetapi disebabkan tidak melalui proses pejabat agama dan sebagainya, yang tu pun boleh dikatakan sebagai nikah sindiket. Purnama merindu, tuan, kalau kahwin kat Siam nak daftar kat sini macam mana? Kalau kahwin dekat Siam nak daftar dekat Malaysia, kena buat permohonan pengesahan. Permohonan pengesahan ni kena buat affidavit lah. Okay, kalau kata pernikahan tu poligami, kena buat permohonan
di Mahkamah Tinggi Syariah. Kalau pernikahan tu monogami tapi kahwin dekat Siam, kena buat di Mahkamah Rendah Syariah. Okey, yang ni kena hayat peguam untuk buat permohonan pengesahan tersebut kalau kita tak mampu untuk menyediakan permohonan affidavit tersebut. Okey, kena masuk mahkamah lah. Aliza Jamaluddin, suami nak berpoligami dengan jandanya yang dah 2 kali cerai dengan alasan anak. Okey, isteri pertama tak setuju. Okey, suami cakap kalau halang suami sanggup nak ceraikan, macam mana ya? Dia nak kata apa? Kalau dia nak berkahwin, dia buat permohonan yang betul, so mahkamah pun benarkan, maka dia orang boleh je berkahwin. Kalau isteri pertama tak setuju, isteri pertama kena bagi tahu apa alasan tak setuju tersebut. Okey, kalau kata suami ni dia buat tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah, so isteri yang sedia ada tu, dia boleh bagi tahu kenapa dia tak bersetuju. Okey, kalau dia tak bersetuju tu, bagi tahu alasan yang munasabah kenapa tak bersetuju. Kalau mahkamah rasa ada isu yang membolehkan kata tak sesuai dibenarkan untuk berpoligami, maka dia tidak dibenarkan poligami. Kalau dia kata sanggup nak ceraikan, maka kita tak boleh nak kata apalah. Kalau suami ni nak menceraikan isteri dia, dia boleh ceraikan isteri dia. Okey, dia boleh ceraikan sebab kuasa talak ada pada suami. Cuma kena ingat, nak bercerai-cerai ni kita kena fikirkan banyak. Okey, kita kena fikirkan banyak sudut. Wajar tak kita buat macam tu dan sebagainya. Mawar Dalili, tuan, macam mana kalau si suami menipu dalam urusan dokumen-dokumen di mahkamah? Contohnya seperti slip gaji, kononnya nak tunjuk yang dia bergaji tinggi untuk bolehkan dia berpoligami, sedangkan hakikatnya dia memang tidak berkemampuan. Jadi kalau kita nak dakwa kata yang tu tipu ke, yang dia tidak berkemampuan ke, so isteri ni dia kena buktikan yang benda tu adalah penipuan dan apa tanggungan-tanggungan sedia ada yang menunjukkan kata dia tidak berkemampuan sebenarnya. Kalau benda tu tidak dicabar, okey, benda tu tidak ada bantahan, okey, contohnya suami ni dia naik mahkamah, dia lampirkan segala slip gaji sebagainya, kemudian isteri pertama tak lawan pun, tapi dia tahu kata benda ni tipu. Macam mana mahkamah nak tahu tipu ataupun tidak kalau kita tak lawan? Kalau kita dakwa kata benda tu tipu, so kita kena buktikan tentang penipuan tersebut. Kalau tidak ada, mahkamah berhak untuk terima benda tu. Okey, clear? Macam contohlah orang mai tunjuk kat saya. Bayangkan saya hakim, saya tak tahu apa ni. Saya mai apa yang bukti ada depan mata. Okey, kita tunjuk slip gaji. Saya tengok, okey, slip gaji ni tak ada masalah apa semua tu. Okey, sebab nampak semua okey kan. Alright. Tak ada pihak bantah, tak ada, isteri pertama pun tak bantah, tak ada kata benda ni tipu sebagainya. Kalau ada bantah pun kita tengok, okey, ada bantahan. Alright. Bukti apa dia tak berkemampuan, kenapa slip gaji ni slip gaji yang tipu. Okey, buktikan penipuan tu. So kalau tak berjaya dibuktikan penipuan, mahkamah akan terimalah bukti tersebut. Okey, so that's why pentingnya untuk kita datang ke mahkamah dan menyatakan tentang kita punya pembelaan tu. Nak bantu hakim buat keputusan kan. Hakim nak buat keputusan berdasarkan kepada anda juga. Hakim ni pun manusia. Nahnu nahkum bizahir. Kami menghukum ikut perkara yang zahir. Peguam pun bantu ikut perkara yang zahir saja. Kalau benda yang berlaku di rumah anda sekarang ni, siapa pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Setiap orang berbeza kan. Anda pun tak tahu apa kehidupan saya kat rumah. Saya pun tak tahu apa kehidupan anda dekat rumah anda. Rohayati Zainun, tuan, yang kahwin sorok-sorok macam mana tanpa pengetahuan semua? Adakah isteri boleh bubar perkahwinan tersebut? Isteri pertama, kalau dia dapat tahu suami dia berkahwin dengan isteri kedua secara sorok-sorok, isteri pertama tak boleh bubarkan. Tak boleh. Alright? Tak boleh bubarkan perkahwinan tersebut kalau perkahwinan tu telah disahkan dengan betul. Faham kalau dah disahkan dengan betul, maka tidak boleh kita bubarkan perkahwinan tu. Alright, kita hanya boleh bubarkan perkahwinan kita sahaja. Kalau kita nak tuntut fasa ke, kita nak tuntut cerai ke,
Sebab mungkin ada kesilapan, mungkin ada tanggungjawab suami yang terabai tu. Tapi kalau suami tu mengabaikan tanggungjawab isteri yang kedua, kita tak boleh nak pergi bubarkan perkahwinan dia orang. Tak ada benda macam tu lagi. Oh, panjangnya. Mana tu? Hilang lah. Oh, hilang dah. Aduh, jap. Terbaik sekolahkan je tuan sebelum beri mereka jadi mangsa yang kemudian hari. Sekolah tuan dikira sama-sama. Okey, Oliver Queen. Tuan, adakah kebenaran poligami atas sebab si suami merasakan si isteri tidak memberi layanan yang sepatutnya kepada suami, tetapi suami tidak mahu pisah atas sebab anak? Bagaimana? Tuan, adakah kebenaran poligami? Oh, okey. Yang ni boleh dimasukkan sebagai satu alasan untuk berpoligami. Okey, boleh. Cuma dalam undang-undang ada 4 perkara yang perlu untuk dibuktikan bagi membenarkan seseorang lelaki ni berpoligami. Yang pertamanya, suami ni kena bagi tahu kepada mahkamah, buktikan kepada mahkamah apakah sebab yang patut dan perlu. Apa sebab yang patut mahkamah nak bagi ni? Okey, so yang ni mungkin alasannya. Yang kedua dari sudut kewangan, kemampuan kewangan tersebut. Yang ketiga tentang apa benda lah. Mana? Alah, enactment tak ada. Sekejap saya buka Google jap. Enactment tak balik. Mana? Okey. Okey. Ada 4 perkara bagi seseorang lelaki yang nak pohon poligami, dia kena bagi tahu. Dia kena buktikan kepada mahkamah. Yang pertamanya, perkahwinan yang yang suami ni nak cadangkan patut dan perlu. Dia kena tengok kepada keadaan-keadaan berikut. Yang pertamanya, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri sedia ada. So, suami ni kena buktikan, kena bagi tahu apa sebab yang patut dan perlu untuk mahkamah pertimbangkan, khususnya berkaitan dengan keuzuran jasmani si isteri tersebut. Yang ni yang pertama. Yang keduanya, mahkamah nak tahu juga tentang kemampuan, macam saya cakap tadi, dari sudut kemampuan kewangan. Okey. Sama ada tanggungan sedia ada dan juga bakal tanggungan dia. So mahkamah nak kena tahu, kita kena buktikan kepada mahkamah tentang kemampuan kewangan tersebut. Yang ketiga, mahkamah nak kena tahu sama ada kita ni mampu untuk memberi layanan adil kepada semua isteri ataupun tidak di sudut hukum syarak. Adil kat sini ni bermaksud, kalau katalah kita boleh tunaikan nafkah, kita dah sediakan tak tentang tanggungjawab nafkah sebelum-sebelum ni? Maksudnya kita tidak mengabaikan dan sebagainya. Isteri pertama pun tidak ada bantahan. Tidak ada kata bagi tahu yang kita tak mampu, yang kita tidak berlaku adil. Kita tak pernah pun abai bab tanggungjawab nafkah. So isteri pertama nak kena nak kena bagi tahu kalau kita ada isu sebegitu. Yang keempat, perkahwinan yang dicadangkan ini tidaklah menyebabkan darar syar'i kepada isteri atau isteri-isteri sedia ada. So, kalau kita nak kahwin poligami ni, make sure yang tujuan kita nak bernikah ni bukan tujuan untuk mendatangkan mudarat kepada mana-mana pihak. Sebab ada contoh orang yang nak poligami ni atas sebab bukan kasih sayang, tapi dia kata terpaksa.
Dia terpaksa saat gini, dia akan mendatangkan mudarat kepada orang lain. Macam dia tak berkemampuan, si suami ni nak poligami tetapi dia mati pucuk, contoh dia akan mendatangkan mudarat kepada bakal isteri yang dikahwini tersebut. Okay, so benda ni semua kena dibuktikan. Jadi yang ni adalah salah satu alasan yang kata-kata si suami merasakan isteri tak dapat memberi layanan sepatutnya. So kita kena buktikan tentang kemampuan ataupun keuzuran jasmani tersebut. Okay, Cik Oliver Queen, nikah di Thailand tak punya pengesahan tapi diceraikan. Panjang. Siti Bahiyah, pendaftaran poligami tidak dapat disahkan dan hakim telah mengesahkan perkahwinan itu tidak sah. Maka suami buat rayuan dan isteri pertama mendapat surat untuk hadir ke mahkamah rayuan. Ada peguam kata isteri pertama tak perlu hadir. Soalannya, pendaftaran poligami tidak dapat disahkan. Oh, tak dapat disahkan. Hakim telah mengesahkan perkahwinan itu tidak sah. Okey, right, faham. Perlukah isteri pertama hadir? Yang kedua, jika hadir, apa yang isteri pertama boleh buat? Tiga, bolehkah isteri pertama membantah perkahwinan poligami tersebut? Okey. Yang ni kes pengesahan nikah poligami. Kalau dah mahkamah tinggi syariah tidak mengesahkan poligami tersebut, tidak mengesahkan nikah tu, jadi kalau kata rayuan, kalau kita tak mau hadir pun tak apa, sebab yang ni tugas pihak suami yang nak merayu tu. Okey, tugas pihak dia untuk dia merayu perkara tersebut ke mahkamah rayuan. Jadi bukan tugas kita. Kalau kita nak datang pun, kita nak mendengar saja pun tak ada masalah. Kalau tak mau datang pun tak ada masalah, sebab pengesahan nikah pun, nama pun pengesahan nikah. Jadi kita tak perlu ada apa-apa lah. Sebab dah tak disahkan poligami, maka kita pun nak minta apa lagi. Okay. Yang keduanya, jika hadir, apa isteri pertama boleh buat? Kalau hadir pun kita hanya mendengar sahaja. Kita tak perlu nak bantah apa, sebab beban yang berbesar kepada suami yang nak merayu tu. Kita tak payah nak merayu apa pun, kita nak mendengar je. Kalau kita hadir pun kita boleh dengar je. Yang ketiga, bolehkah isteri pertama membantah perkahwinan poligami tersebut? Perkahwinan dia hanya boleh dibantah kalau kata perkahwinan tersebut sah. Soalnya sekarang perkahwinan itu tidak sah. Bila perkahwinan itu tidak sah, maka kita nak bantah apa kat situ? Okey? Kalau kita boleh bantu mahkamah bagi tahu kata perkahwinan tersebut tidak sah dari sudut rukunnya. Contohnya, kita dapat tahu kata diorang ni bernikah bukan masuk Siam, tetapi dekat sempadan ni je, dekat Padang Besar je contoh dia. So kita boleh bantu mahkamah buktikan macam tu. Okey lah, bolehlah kita bagi bantahan kat situ. Kita kata tak boleh tu hakim, saya dah bukti kata mereka ni menikah dekat Padang Besar je. Contoh dia. Itu penting. Okey. Said Yusof, siapa-siapa yang nak berkahwin dengan orang-orang asing, pastikan anak dilahirkan, jangan dibiarkan keluar negara, dan pastikan agar hak jagaan ditutup dulu untuk mengelakkan berlakunya kes bawa lari anak. Ini berlaku pada saya dan sangat menyulitkan untuk bawa anak pulang kembali ke Malaysia. Ya, betul. Saya setuju. Okey, Ain Taslim, macam mana kalau perempuan je yang nak buat pengesahan tapi lelaki tak nak buat, minta pencerahan? Boleh, tak ada masalah. Kalau si lelaki, si suami ni tak mau buat pengesahan, maka si isteri yang nak buat pengesahan ni, dia tertanggung beban tu berseorangan lah. Dia kena bawa segala pembuktian tentang perkahwinan poligami ke, perkahwinan yang menikah dekat Siam tu. Contoh nikah kat Siam, so kita kena bawa segala surat sijil nikah Siam tu, surat konsulat dan sebagainya. Kita kena buktikan perkahwinan tersebut telah berlaku. Kita kena tunjukkan lah, buktikan kepada mahkamah perkahwinan yang telah berlaku tersebut. Okay? Kita bukti secara sebelah pihak saja. Apa yang kita nak bukti? 5 rukun nikah ni je. Ada suami. Okay, so kita buktikan suami kita tu, walaupun dia tak hadir, tapi kita boleh buktikan macam mana nama dia, IC dia, salinan IC ke, kemudian apa-apa dokumen dia, salinan pasport ke. Okay. Kemudian isteri, so anda lah sebagai isteri kena buat pengesahan, so isteri ada kat situ. Kemudian wali, wali kita masa nikah tu, wali kita dekat mana? Kita kata nikah pakai wali hakim. Alright, wali asal kita siapa? Yang masih ada, ayah. So ayah ada dekat mana masa tu?
nikah dekat Songkla, ayah dekat Penang, jarak Songkla ke Penang lebih daripada 90 km ataupun tidak? Kalau lebih, insyaAllah. Okay, alright. Okay, so wali kat situ. Kena buktikan tentang wali. Kemudian akad dia macam mana? Saksi dia siapa? So semua tu kena dibuktikan. Kalaulah contohnya kan, kita dah filekan, biasanya mahkamah akan panggil juga suami dengan kuasa mahkamah sendiri. Ni suami hak jenis degil kan, biasanya mahkamah boleh buat kelak waran tangkap. Kalau mahkamah nak lah. Doraemon Comel. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalaulah seseorang tu beli rumah ataupun kereta sebelum dia kahwin. Okay, sebelum kahwin. Tiba-tiba tahun selepas itu si isteri yang beli rumah tadi ni meninggal. Isteri meninggal. Okay. Harta dia, rumah dengan kereta dia tu dapat dekat suami ke ataupun adik-beradik dia. Tapi harta dia semua nama si isteri dia. Okay. Ini cerita bab pusaka. Cerita pusaka. Bila seseorang itu, contoh isteri ni beli harta sebelum kahwin. Okay. Tak kisahlah, okay, beli sebelum kahwin ke, selepas kahwin ke, harta tu semua atas nama si isteri ni. Tiba-tiba si isteri ni meninggal. Okay. Bila isteri ni meninggal, harta yang ditinggalkan oleh si mati ni, atas nama si mati, kita sebut yang ni harta pusaka. Harta pusaka ni, yang kita sebut sebagai faraid ni, dia ada bahagian kepada orang yang layak. Suami layak. Alright, suami dalam hukum syarak, suami kalau ada anak, dia akan dapat 1/4. Kalau tidak ada anak, dia akan dapat 1/2 bahagian dia. Kalaulah tidak ada anak lelaki, contoh si wanita, si isteri ni tak ada anak lelaki, maka kalau contoh ada anak perempuan saja, anak perempuan akan dapat, kalau seorang dia dapat 1/2. Kalau dia ramai anak perempuan 2/3 kongsi. Kalau anak perempuan, anak lelaki pun tak ada, anak perempuan pun tak ada, dia akan pergi kepada adik-beradik juga bahagian. Jadi senang cerita sekarang ni adalah harta yang disebut sebagai harta pusaka, harta tinggalan si mati. Setiap orang yang berhak ke atas faraid, dia akan terima hak dia. Dia bukan pergi dekat suami saja, dia bukan pergi kat adik-beradik saja. Mungkin ada bahagian suami, mungkin juga ada bahagian untuk adik-beradik. Okay. Cuma yang mungkin nak lebih tepat soalan dekat sini, dia kata isunya kan beli sebelum kahwin kan. Okay. Let's say lah, si suami ni, dia nak tuntut yang tu sebagai harta sepencarian. Yang ni baru betul kan. So, kalau dia nak tuntut yang tu sebagai harta sepencarian, sebelum difaraidkan harta tersebut, dibahagikan secara pusaka. Okay, jadi kalau nak tuntut harta tu sebagai harta sepencarian, tak boleh. Sebab harta tu semua dibeli sebelum kahwin. Kalau harta dibeli sebelum kahwin, kita tidak boleh tuntut yang tu sebagai harta sepencarian. Kecuali dalam tempoh perkahwinan, si suami ni, dia ada keluarkan duit dia untuk, contohnya dekat rumah tu, dia ada memajukan, dia ada perbesar garaj ke, dia tambah garaj ke, perbesar dapur ke, renovate rumah tersebut. Kereta, dia ada renovate kereta, dia ada modified kereta dan sebagainya. So, dia memajukan kereta. Kalau ada benda macam tu, ya, si suami ni boleh buat tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah untuk dia dapat bahagian harta sepencarian sebelum harta tersebut difaraidkan. Clear? Alright. Eloklah 10.30 dah. Cukup, habis dah masa kita pada malam ni. Thank you so much kepada anda semua yang bertanyakan soalan, dan saya minta maaf sebab saya tak boleh nak jawab semua soalan. Kalau anda berminat, anda boleh letak PM dan sebagainya. Kalau anda tak ada, macam contoh soalan banyak saya yang terima tu, sorry, waktu saya sangat terhad. Siapa yang berminat lagi ni, jangan lupa untuk join saya sekali lagi pada minggu depan pula, hari Rabu malam. Okay, Rabu malam Khamis. Macam ni, Sabtu malam Ahad. Okay, alright, kita jumpa 2 malam ni sahaja.
Okay, siapa yang nak bertanyakan soalan, anda boleh tanya masa tu nanti. Kalau anda nak bertanyakan secara private, anda boleh PM. Nanti tim saya akan bantu pada esok harinya. Okay, yang penting malam ni perkongsian saya adalah berkaitan dengan poligami. Saya harap perkongsian ini dapat memberikan lebih membuka minda anda semua supaya anda tahu apa hak anda di sisi undang-undang, khususnya anda sebagai isteri. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada anda semua. Saya doakan anda semua sihat sejahtera. Saya nak kena rehat dah pukul 10.30. Esok saya nak kena pergi Al-Ustaz awal. Saya kena keluar awal esok. Esok saya ada satu permohonan injunksi, iaitu seorang isteri yang diperlakukan secara agresif, sangat-sangat agresif oleh suami dia sampai dia tak boleh nak buat apa-apa pun, hingga menyebabkan berlaku pergaduhan sebagainya. Jadi dia bimbang tentang keselamatan. So esok saya akan membantu wanita tu untuk mendapatkan perintah tegahan daripada suami dia kacau ganggu dalam proses perceraian ni. Sebab ada orang dia memang dia tak boleh nak fikir dengan cara yang baik sampai dia nak pukul semua orang. Jadi kita perlukan perintah tersebut. Saya minta anda doa semua, dan doa yang baik-baik saja. Moga dipermudahkan urusan saya esok. Okay, alright, itu saja. Saya doakan anda juga dipermudahkan, diluaskan rezeki, diberikan kesihatan sebagainya. Thank you so much. I love you all. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.